aspirasi negara, penggerak sosioekonomi, Panci tanggung jawab bersama, data anda masa depan kita, Panci semua penduduk juga perumahan demi kesejahteraan negara. Panci banyak gunanya merancang pembangunan, marilah semua. Ya, banci merupakan satu aspirasi kita bersama, tanggungjawab kita bersama sebagai salah satu cabang untuk pembangunan sosioekonomi negara. Jadi hari ini kita akan bercakap berkenaan Banci Malaysia 2020, data berkualiti, rakyat sejahtera. Kita akan berhubung secara Skype bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia Merangkap Pesuruhjaya Banci 2020. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara Munawar, Cik Safika? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk Seri, kita maklum Banci akan berakhir pada 30 Jun 2021 dan setakat hari ini hanya 14.8 juta penduduk yang telah dibanci. Ada lagi baki 17.9 juta ini yang belum dibanci. Mungkin Datuk Seri boleh beritahu mereka di luar sana kenapa sebenarnya mereka perlu melakukan banci ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi yang seperti yang dinyatakan tadi, pada peringkat ini Banci Malaysia sedang rancak dilaksanakan dan kita telah mencapai lebih kurang 14.9 juta sebenarnya pada hari ini, lebih kurang 45.6% daripada jumlah penduduk yang kita anggarkan lebih kurang 32.7 juta orang. Jadi kenapa kita semua perlu terlibat dalam pembancian ini? Seperti yang kita telah pun nyatakan, objektif utama pelaksanaan banci ini ialah untuk kita mendapatkan satu profil penduduk negara kita, profil dari segi sosial, demografi, ekonomi, juga berkaitan dengan pendidikan, kemudahan-kemudahan asas dan juga perkara-perkara special juga ataupun istimewa juga dalam banci ini untuk kita melihat keadaan keperluan bagi warga emas, orang kurang upaya dan juga para belia. Jadi dalam hubungan ini, kepentingan banci ini tidak boleh dinafikan kerana ianya dilaksanakan 10 tahun sekali. Jadi boleh kadang-kadang kita boleh angkat pelaksanaan banci ini seolah-olah macam satu pungutan suara daripada penduduk negara kita. Apakah keperluan yang perlu ditambah baik? Apakah kekurangan yang berlaku di sana sini? Yang mana mungkinlah kalau kita lihat dalam soalan-soalan yang kita kemukakan dalam banci kali ini, banyak kita dapati ia menjurus kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan kebajikan. Dan juga kepentingan yang juga tidak boleh kita ketepikan ialah bahawa kita perlu melihat bahawa negara kita mengarah ke arah penduduk yang mempunyai penduduk berumur 60 tahun ke atas yang lebih banyak. Jadi dalam hubungan ini kita amat memerlukan kerjasama daripada semua dan ianya penting untuk kita mengetahui bahawa kejayaan banci ini adalah bergantung kepada liputan keseluruhan penduduk negara kita. Jadi kalau banci ini kita tutup pada 30 Jun tetapi ada yang masih tertinggal ataupun tidak dibanci, maka boleh dikatakan pembancian itu tidak lengkaplah. Jadi Datuk Seri dah menegaskan kepentingan Banci Malaysia 2020 ini dan juga bagaimana kita sebagai masyarakat perlu mengambil langkah ataupun mengambil kerjasama untuk kita menjayakan Banci 2020 ini. Datuk Seri, mungkin Datuk Seri boleh kongsikan dari setakat ini bagaimana dari segi statistiknya, Datuk Seri? Okey, beberapa statistik utama yang ingin saya sampaikan di sini ya. Jadi kalau kita lihat daripada 14.9 juta yang telah diterima iaitu 45.6%, seperti yang kita telah maklumkan, kita sekarang ini melaksanakan banci menggunakan dua kaedah yang pertama. Dua kaedah utama iaitu secara atas talian ya. Jadi secara atas talian ni boleh mengisi pengisian menggunakan internet lah. Yang mana prestasi penggunaan di atas talian sekarang sebanyak daripada 14.9 juta tadi, 7 juta adalah menggunakan atas talian, mana iaitu 21.6%, manakala bersemuka sebanyak 7.85%, 7.85 juta iaitu 24% lah. Dan kalau kita lihat dari segi penerimaan ketika ini kalau mengikut negeri,
Jadi kita dapati antara negeri yang tertinggi kadar pembancian ialah antaranya wilayah Persekutuan Putrajaya telah mencapai tahap 101%. Johor kita telah mencapai tahap lebih kurang 65%, Perak 60%, Kelantan 60%, dan yang perincian seperti yang tertera lah. Jadi kita terdapat juga beberapa negeri yang masih di tahap yang rendah, antaranya Sabah baru pada kadar 22% dan Sarawak 32.3%. Namun kita yakin dengan tempoh yang berbaki, sebenarnya kalau kita kira daripada hari ini hingga 30 Jun kita ada lebih kurang 76 hari lagi. Kalau kita mendapat kerjasama daripada semua orang ramai dan juga bergantung juga dengan kekangan yang kita hadapi sekarang, iaitu kita juga mengikut SOP yang ditetapkan, yang mana terutamanya dalam kawasan-kawasan yang kita dapat penularan agak mencemaskan ataupun dalam jumlah yang tinggi, dan kita mendapat nasihat yang berkaitan, maka kita kemungkinan tidak pergi ke tempat-tempat yang penularan COVID-19 yang tinggi. Tetapi kawasan-kawasan yang telah dibenarkan untuk kita buat operasi, kita akan terus menjejaki. Pembanci-pembanci kita ada di semua kawasan. Kita sebenarnya ada lebih kurang 9 hingga 10,000 orang pembanci yang sedang melaksanakan tugas pada ketika ini. Walaupun pada kata ini kita menghadapi ataupun sedang menyalami ibadat puasa bulan Ramadan ini, tetapi sebenarnya pembancian ini diteruskan. So dalam hubungan inilah kita kena harapkan kepada orang ramai yang nampak pembanci-pembanci kita yang bergerak di kawasan-kawasan perumahan masing-masing untuk dapat membantulah kalau mereka pergi ke rumah tuan-tuan dan puan, saudara dan saudari, kalau boleh dapatkan memberi kerjasama yang terbaik untuk mereka melaksanakan tugas. Mereka sebenarnya setiap orang pembanci ini mereka mempunyai sasaran-sasaran untuk penyelesaian. Mereka perlu menyelesaikan ataupun melawat lebih kurang 10 hingga 12 rumah satu hari. Jadi kalau mereka tidak capai sasaran yang ditetapkan, kemungkinan untuk kita menyelesaikan pelaksanaan pembancian ini sehingga 30 Jun mungkin tidak tercapai. Okey. Macam tadi Datuk Seri kongsikan bersama kita, ada kawasan seperti Putrajaya telah pun mencapai 101%. Ya. Ada di Sabah Sarawak kurang daripada 50%. Bagaimana sebenarnya kita nak memastikan ataupun jabatan nak memastikan bahawa semua rakyat Malaysia terlibat dalam banci ini? Okey, dalam hubungan ini kita telah pun membuat kerjasama yang erat dengan beberapa rakan strategi. Pastinya pelaksanaan banci ini adalah dilaksanakan bersama dengan kerajaan negeri, pihak yang berhormat Sekretariat Besar Negeri, dan juga dengan pegawai-pegawai daerah dan juga pihak berkuasa tempatan, dan dibawa ke bawah lagi kepada pengulu, ketua-ketua mukim dan juga ketua-ketua ataupun masyarakat setempat. Jadi kita menggunakan kaedah jaringan sosial, dan juga kita juga menggunakan misalnya rukun tetangga dan juga jawatan kuasa jawatan penduduk yang ada di sesuatu kawasan. So dalam hubungan ini publicity terus ditingkatkan, dan dalam masa sama dalam era sekarang ni kita mempunyai satu mekanisme menggunakan kaedah social media, dan kita juga mengharapkan kepada rakyat-rakyat Malaysia yang mempunyai sosial media yang telah pun menunaikan tanggungjawab dan juga mengetahui kepentingan banci ini, mereka juga menjadi promoter, mempromosikan pelaksanaan banci ini. Dan kepada yang di kalangan kita mungkin yang ada keluarga yang mungkin tidak mengetahui, yang duduk di kawasan kampung dan sebagainya, diharapkan yang berada di bandar yang mengetahui maklumat ini dapat menyampaikan kepada adik-adik keluarga kita yang berada di kawasan kampung yang mungkin tidak dapat maklumat ini. Tetapi saya yakin berdasarkan tinjauan yang telah saya lihat, kita pun telah bersama-sama dengan kita punya para banci kita dapati kerjasama yang diberikan amat baik, dan pastinya kita harapkan ianya berterusan dan dapat kita selesaikan pelaksanaan banci ini dengan baik. Cuma yang paling penting juga yang ingin saya tekankan di sini ialah kita bukan sahaja ingin menyelesaikan pembancian ini 100%, tetapi dari segi kualiti data, maklumat-maklumat yang disampaikan kepada pembanci dalam kita mengisi barang-barang banci ini perlulah maklumat yang sahih, maklumat yang tepat. Kita tidak nak maklumat-maklumat yang tersebut menghasilkan satu dapatan yang bila digunakan untuk perancangan, maka kita menggunakan perancangan menggunakan maklumat yang tidak tepat.
Jadi di sini memerlukan kebertanggungjawab. Jadi kita anggaplah bahawa banci ni akhirnya kita sendiri yang akan mendapat kesan dari segi keperluan kesihatan, pendidikan, kemudahan awam dan banyak fasiliti tentang peluang ekonomi dan sebagainya, kemudahan internet. So kita nak supaya kalau ada kawasan-kawasan yang perlu kita majukan, yang perlu kita tambahkan tumpuan, berdasarkan data ini akan memperihalkan senario tersebut. Dan juga perlukan juga kita melihat kepada tumpuan-tumpuan berkaitan dengan isu-isu pekerjaan, isu-isu keperluan warga emas misalnya. Kita nak supaya kita mengetahui di manakah golongan belia yang ramai, di manakah golongan warga emas yang ramai, apakah permasalahan mereka. Dan pastinya sebenarnya tidaklah menyatakan bahawa kita tidak ada maklumat langsung berkaitan perkara yang saya nyatakan itu, tetapi maklumat yang ada sekarang ini mungkin tidak komprehensi dan tidak lengkap. Maka dengan melaksanakan banci ini, maka kita ambil daripada di lapangan, kita panggil bottom up, dan kita akan assemble atau kumpulkan menjadi satu maklumat yang jitu kepada perancangan negara. Kalau saya kata jitu tu, maknanya dia akan naik ke atas lah. Dia macam roket tu. Naik, maknanya negara kita, maknanya kita akan mendepani cabaran tu dengan bermaklumat. Jadi bila kita bermaklumat, maknanya kita very powerful lah. Itu sebab dalam kata-kata sekarang menyatakan siapa memegang maklumat, ia memegang kuasa. Dia tahu untuk merancang, menyusun dan memantau apa yang berlaku dalam sistem sosioekonomi sebuah negara. Baik, Datuk Seri, tadi ada menyentuh berkenaan kualiti. Bagaimana dari segi pendekatan pelaksanaan bagi mengawal kualiti data banci setakat ini? Okey, kita juga melihat bahawa penting kita nak pertamanya dari segi bilangan headcount yang 32.7 juta yang kita anggarkan tu, kita nak melihat berapakah yang sebenarnya. Jadi kita nak kawal dari segi kualiti, dari segi bilangan. Dan ada juga tendensi kadang-kadang kerana kekangan masa dan ataupun kelemahan di sana sini, ada yang mungkin masa mengisi itu ada yang terkurang isi dari segi bilangan yang duduk dalam rumah itu. Itu juga kita pastikan yang pertama. Yang kedua, maklumat-maklumat yang kita perlukan, pastikan misalnya maklumat jantina lelaki saya jarang salah isi maklumat-maklumat tentang pekerjaan, maklumat-maklumat tentang umur. Di sini juga sebenarnya kita tanya juga, mungkin orang ramai tidak mengetahui kenapa soalan ditanya, misalnya bilakah anda berkahwin, pada umur berapa perkahwinan anda yang pertama, berapa bilangan anak, supaya kita nak mengira berapa fertility rate, kadar kesuburan ibu yang berkahwin, berapa kadar purata seorang ibu tu, berapa orang anak, supaya kita nak menyusun kependudukan negara ini ke hadapan dengan kadar kelahiran dan kadar saiz bilangan anak tu, apa akan jadi pada negara kita pada masa depan. Misalnya kita perlu tahu bahawa asas kepada kenegaraan ni adalah penduduk. Betul. Jadi kalau penduduk ini kita punya maklumat yang lengkap, kemungkinan kalau kita melihat bahawa kependudukan ataupun saiz penduduk kita semakin mengecil, sesuatu perlu dilakukan. Bagaimana untuk kita menggalakkan peningkatan kelahiran dan sebagainya. Dan benda ni sebenarnya, perkara ini tidak perlu dilihat dalam bentuk general tu. Jadi kita nak lebih spesifik ikut daerah dan kawasan. Kita tak nak ada kawasan yang menjadi kawasan kampung tinggal ataupun daerah tinggal. Jadi perkara ini, bila kita dapat maklumat ini, kerajaan akan melakukan sesuatu, termasuklah meletakkan inisiatif itu di kawasan-kawasan yang kita dapati akan mungkin terkebelakang kalau kita tidak membawa kepada perkembangan ataupun mengaktifkan sesuatu aktiviti di satu kawasan tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita terjemahkan data banci ini nanti, sebenarnya ia memang apa yang saya selalu nyatakan, daripada rakyat kepada rakyat, from people to people. Maknanya people akan mendapat manfaat. Mungkin kita tak nampak masa kita bagi maklumat tu apa yang kita dapat masa itu. Tetapi kita akan dapat melalui perancangan yang baik, keputusan yang tepat, dan yang paling penting, sumber-sumber negara sentiasa terhad. Tetapi kalau kita dapat optimalkan sumber itu menggunakan data yang tepat, maka penghasilannya tidak dalam bentuk macam berlaku kesilapan dalam penyaluran peruntukan, apa yang patut dilakukan. Macam kita nak bergerak daripada satu point A kepada point B lah sekarang ni. Kalau dulu kita tak ada waste, sekarang kita ada waste. Jadi kita takkan bazirkan masa untuk berada di jalan kalau kita tahu kawasan itu adalah kawasan yang memang heavy traffic, kerana kita ada maklumat melalui waste misalnya. Banyak lagi yang contoh-contoh yang kita boleh tunjukkan, dan saya yakin dengan kefahaman yang baik daripada seluruh penduduk negara Malaysia, kita dapat jayakan banci ini dengan yang terbaik. Dan kita juga perlu ingat
bahawa banci ini adalah banci yang ke-6 dan banci pertama telah pun dijalankan pada tahun 70. Dan saya yakin ibu bapa kita ataupun datuk nenek kita telah pun melaksanakan tugas mereka pada tahun 70, 80, 90 dan sekarang adalah masa kita. Mungkin kita pernah dibanci sebelum ini, tapi saya rasa Cik Munawar dan Cik Safika ramai juga yang dibanci kali pertama rupanya. Betul. Maknanya sebelum 2010 mereka tak pernah dibanci, mana mungkin ibu bapa mereka yang menjawab bagi mereka. Sekarang mereka duduk di rumah sendiri kan, mereka yang akan menjawab soalan banci. Tak tahulah Cik saudara Munawar dengan Cik Safika kali pertama ke menjawab Kali kedua. Saya kali pertama. Kali pertama kan. Sebelum tu mesti duduk dengan mak ayah. Ya, Mak betul. ayah yang jawab. Betul. Ini dan yang paling pentingnya kalau melalui e-census mereka boleh simpan template soal sidik tu. Itu kelebihan kalau kita menjawab e-census. Tapi kalau bersemuka tak dapat simpanan itulah. Okay. Betul. Jadi kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, sekarang ini sangat mudah untuk mengisi data banci ini dengan melalui laman sesawang www.mycensus.gov.my secara dalam talian sahaja. Betul. Terima kasih yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin yang sudi berkongsi dengan kita kepentingan banci ni. Bukan apa Munawar, kalau kita tak lakukan banci sekarang, itulah perancangan 10 tahun akan datang. Tiba-tiba nanti ramai budak nak pergi sekolah tak cukup. Itulah itu dengan kes dia. statementnya data anda masa depan kita semua. Betul. Jadi bersama-samalah kita mengisi data banci untuk Banci Malaysia 2020. Baik, seterusnya Syafiqah. Kita nak ke cerita pagi Sarawak, homemade sushi di bulan Ramadan. Sedapnya sushi. Kita nak bersama dengan rakan kita Noriza Jali. Silakan.